Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Saya ingin mencantiki rakan-rakan ahli Yang Berhormat untuk merakamkan ucapan penghargaan dan syabas pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan semua pihak, terutama ahli Parlimen Jeli dan unit perancangan ekonomi, termasuk warga perkhidmatan awam, di atas pembentangan rancangan Malaysia ke-12 pada hari Senin yang lalu bersamaan 27 September 2021. RMK-12 ini dibentangkan dalam suasana negara kita masih melalui fasa kritikal pemulihan negara setelah hampir 2 tahun dirundung pandemik COVID-19. Pandemik ini melanda seluruh dunia dalam keadaan yang tidak pernah diduga, unprecedented, yang telah merekodkan sejumlah 189 juta kes dan meragut lebih daripada 4 juta nyawa. Malaysia juga terjejas apabila sehingga kini lebih 2 juta kes positif disahkan dengan lebih 25,000 kematian. Kenyataan ini agak pahit untuk kita telan. Mereka yang terkorban akibat virus ganas itu ada antaranya adalah ibu, bapa, anak, saudara lelaki dan perempuan, sahabat dan juga kenalan rapat kita. Dalam masa sukar sebelum ini, kerajaan pimpinan saya telah pun bertindak tegas untuk menyelamatkan nyawa rakyat dan memelihara ekonomi daripada terjejas lebih teruk. Kita mengambil langkah yang drastik untuk menutup sempadan negara dan melaksanakan perintah kawalan pergerakan yang belum pernah dibuat sebelum daripada ini. Sebanyak 8 pakej bantuan dan rancangan ekonomi bernilai lebih 530 bilion turut diumumkan untuk rakyat, memberikan bantuan tepat pada masanya dan yang sangat diperlukan. Dengan ketahanan, kesabaran dan semangat kebersamaan, Malaysia prihatin kerajaan dengan sokongan petugas barisan hadapan dan segenap lapisan rakyat, hasilnya pada hari ini kita mula melihat cahaya di hujung terowong. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan atau PIK merupakan kejayaan terbesar negara yang menyaksikan Malaysia antara negara terpantas di dunia dalam liputan vaksinasi populasi dewasa. Berdasarkan statistik Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Vaksin COVID-19 JKJAV, setakat 28 September, sejumlah 19,912,566 individu atau 85.1% sudah lengkap divaksinasi, manakala 21,993,709 individu atau 94% telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Tuan Yang Ketua, setelah menempuh 11 rancangan pembangunan jangka 5 tahun, rancangan Malaysia yang ke-12 yang dibentangkan di hadapan kita kini sudah pastinya diharapkan akan menjadi real shift untuk mengangkat aspirasi agenda 2030 bagi pembangunan mampan dan wawasan kemakmuran bersama 2030 dalam semangat keluarga Malaysia. RMK-12 akan menjadi kickstart untuk mengembalikan era kemakmuran yang pernah kita nikmati bersama. Malah mungkin lebih baik lagi, di mana kesejahteraan rakyat terus terpelihara, kelestarian pembangunan diutama dan transformasi struktur ekonomi diperkukuhkan. Tuan Yang Ketua, RMK-12 juga perlu meneruskan tindakan menyuntik reformasi mendasar yang benar-benar akan mengubah pendekatan ke arah yang lebih inklusif untuk semua, yang dibangunkan atas asas kekuatan ekonomi dan keutuhan rakyat, serta tidak mengabaikan keprihatinan terhadap kelestarian alam sekitar menerusi penggunaan teknologi hijau. RMK-12 juga perlu memastikan segala perancangan ekonomi dan keuangan adalah tegas dan berani untuk menuju negara berpendapatan tinggi menjelang 2025 dengan pendapatan negara kasar per kapita meningkat daripada RM42,755 kepada RM54,843. Dengan adanya dasar dan instrumen yang tepat
dan pelaksanaan game changer yang agresif dalam RMK12, sasaran ini tidak mustahil dicapai. Perkembangan masa depan Malaysia mesti mengandungi program dan projek penting atau utama yang boleh melonjakkan ataupun spearhead pertumbuhan pengeluaran negara, peluang pekerjaan dan pendapatan dalam jangka pendek dan sederhana. Saya menyokong pelan kerajaan berhubung pelaksanaan projek kereta api berkelajuan tinggi HSR ke Johor Bahru, malahan juga ke utara untuk disambung dengan HSR dari Bangkok ke sempadan Malaysia Thailand dengan pembiayaan swasta yang melibatkan konsortium keuangan di dalam negara, dan impak projek seperti ini akan memberikan kesan berganda dalam membuka peluang pekerjaan dan perniagaan baru serta pembangunan wilayah dan pewujudan bandar-bandar baru sepanjang laluan HSR. Ini sudah tentunya akan menghasilkan nilai berganda berbilion ringgit dan mendatangkan manfaat besar kepada rakyat termasuklah masyarakat Bumiputera. Namun dalam peralihan untuk menjadi negara berpendapatan tinggi, Tuan Ketua, realiti kehidupan rakyat dan komuniti perniagaan yang terjejas teruk akibat pandemik lebih setahun lalu perlu diberikan penelitian dan pertimbangan yang sewajarnya di samping kepentingan masyarakat Bumiputera khususnya di Sabah dan Sarawak untuk mendapat faedah daripada pertumbuhan ekonomi ini. Jika sebelum ini rakyat Malaysia dikategorikan dalam kumpulan pendapatan B40, M40 dan T20, realitinya kini sudah berlaku rombakan ketara apabila ramai daripada kalangan M40 yang tergelincir ke dalam kumpulan B40 kerana kehilangan mata pencarian atau terjejas sumber pendapatan sepanjang pandemik, dan ini menunjukkan rapuhnya pembangunan ekonomi yang lalu. Oleh itu, inisiatif dan strategi yang digariskan di bawah RMK12 perlu bersifat cakna dan prihatin kepada isu agihan agar kekayaan, pertumbuhan dan peluang dapat disebarkan merentasi semua golongan rakyat Malaysia, khususnya masyarakat pedalaman, Bumiputera dan Melayu, orang asli dan pribumi Sabah dan Sarawak. Kuncinya adalah pembangunan inklusif atau keterangkuman supaya tidak ada yang akan ketinggalan, dengan izin no one will be left behind. Tuan Ketua, sebagai pengurusi Majlis Pemulihan Negara, saya memikul amanah untuk memastikan segala strategi dan usaha pemulihan negara yang dirancang dapat dilaksanakan tanpa halangan. Mesyuarat pertama MPN telah memutuskan untuk menubuhkan Majlis Pemulihan di setiap negeri supaya setiap keputusan dilaksanakan segera dan proses pemulihan dapat benar-benar memberikan manfaat kepada rakyat. Antara cabaran besar kerajaan ialah menjana hasil negara untuk membiayai lebih banyak program pembangunan fizikal dan sosioekonomi. Kedudukan fiskal negara memerlukan kerajaan bersikap lebih berani untuk memperkasa peranan sektor swasta sebagai enjin pertumbuhan ekonomi menerusi usaha seperti kerjasama sektor awam, swasta ataupun public-private partnership dengan izin. Ini disebabkan sektor swasta mempunyai surplus atau lebihan dalam sumber keuangannya manakala kerajaan mempunyai defisit. Namun demikian, kerajaan mesti memantapkan pengurusan keuangannya dengan memperbaiki sistem kutipan hasil dan menggunakan undang-undang sedia ada untuk menyeragamkan sistem cukai jualan dan perkhidmatan, harmonisation of sales and service tax, bagi memperbaiki prestasi kutipan hasil cukai. Dan ini dapat mengelakkan berlaku ketirisan dan ketidakpatuhan dalam pembayaran cukai yang boleh menjejaskan hasil negara. Peranan syarikat-syarikat berkaitan kerajaan GLC dan GLSC perlu dinilai semula
agar siasat kerajaan yang ada dapat dioptimumkan untuk membantu mengukuhkan infrastruktur negara bagi memantapkan proses pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi selanjutnya. GLC diminta supaya tidak bersaing dengan sektor swasta demi mengukuhkan keusahawanan negara kita. Mereka seharusnya melabur dalam bidang yang berimpak tinggi, termasuk meneroka pasaran baru dalam dan luar negara. Sehubungan itu, kerajaan perlu memberikan tumpuan untuk memperkukuhkan sektor-sektor ekonomi yang memberikan sumbangan besar pada keluaran dalam negara KASA dan menyediakan ekosistem yang kondusif bagi merancangkan pemulihan Malaysia dan menjadikan negara sebagai destinasi mesra perniagaan dan pelaburan yang mempunyai teknologi tinggi dan mempunyai nilai tambah ataupun value added yang lebih besar. Tumpuan juga perlu diberikan dalam penyediaan peluang pekerjaan meliputi pelbagai sektor moden seperti perkilangan dan perkhidmatan bagi memastikan pembangunan bakat dan modal insan memenuhi keperluan pembangunan sosioekonomi di samping meneroka potensi pekerjaan baru, terutama melibatkan ekonomi gig dan yang berteraskan era teknologi digital. Kerajaan juga perlu meneruskan tindakan proaktif di bawah Majlis Pekerjaan Negara untuk mencapai sasaran mewujudkan 500,000 peluang pekerjaan pada tahun ini. Setakat ini 376,000 pencari kerja telah berjaya mendapat pekerjaan di bawah inisiatif kerajaan. Pada permulaan pelaksanaan rancangan Malaysia ke-12 ini, usaha untuk mengenal pasti secara agresif golongan yang menganggur akibat pandemik COVID-19 perlu diberikan keutamaan. Penting dalam usaha ini, Tuan Ibu, adalah untuk merangka strategi dan tindakan proaktif untuk menyediakan bentuk-bentuk bantuan mengikut realiti yang didepani setiap rakyat pada hari ini, agar segala bantuan dapat disalurkan secara bersasar dan memenuhi kehendak golongan yang benar-benar memerlukan. Tuan Ibu, kesimpulannya, rancangan Malaysia ke-12 adalah rancangan jangka sederhana untuk Malaysia mencapai matlamat muncul kembali sebagai gergasi ekonomi Asia yang tidak mengabaikan kebajikan dan kesejahteraan rakyatnya. Untuk mencapai objektif ini, peranan MPN untuk menjayakan pelan pemulihan negara menjadi amat signifikan sebagai pembuka jalan dan pemangkin kepada pembaharuan dan perubahan yang perlu dilaksanakan dalam proses reformasi dan transformasi yang dirancang. Satu cara untuk rancangan Malaysia ke-12 mencapai sasarannya menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang makmur, inklusif dan mampan adalah dengan semua pihak mengenepikan perbezaan yang ada dan bersatu di bawah payung keluarga Malaysia, berusaha sedaya upaya meningkatkan produktiviti dengan kemampuan dan kebolehan masing-masing. Sekarang adalah masanya bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Bersatulah atas nama anak Malaysia dengan semangat wira, seumpama berperang melawan musuh durjana. Kita sudah hampir menang melawan musuh halimunan COVID-19. Sasaran kita kini adalah untuk mendukung usaha kerajaan memulihkan negara yang kita cintai dan membawa Malaysia kembali ke puncak kegemilangan dan merealisasikan wawasan kemakmuran bersama 2030. Saya harap dalam masa 5 tahun ini, kita berusaha untuk melaksanakan rancangan Malaysia ke-12 dengan gigih secara kolektif bagi merealisasikan impian Malaysia menjadi negara berpendapatan tinggi yang makmur, inklusif dan mampan, insya-Allah. Tuan Ibu Ketua, dengan ini saya menyokong usul ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pak Agong. Seterusnya